Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang ceria ini, Jumaat 25 Ramadan 1445 bersamaan dengan 5 hari bulan 4 24, kita sambung bacaan kita dalam buku RNR Ramadan. RNR di sini makna rehat jiwa, rawat hati. Bukan RNR gitu makan kuih nasi goreng di Tesembah tu. Itu RNR lebuh raya dia panggil. Hak ni RNR dengan makna rehat minda, rawat hati. Comel ke tajuk tu. RNR, rehat minda, rawat hati. Jadi di bulan Ramadan ni kita perlu sangat-sangat ambil peluang untuk gilakkan hati kita, rawat hati kita daripada penyakit-penyakit yang buruk, penyakit-penyakit hati, dan juga kita ambil kesempatan untuk merawat jiwa itu ni, perut kita ni daripada penyakit-penyakit fizikal. Jadi dua-dua penyakit kita rawat belaka, insya-Allah. Jadi tajuk yang kita akan bincang pada hari ini sempena dengan akhir Ramadan. Tuan-tuan yang ada kitab, buka muka surah 128. Tajuk dia mengejar fadilat dan kelebihan Lailatul Qadar. Mengejar fadilat dan kelebihan Lailatul Qadar memang kita kena kejar. Cuma anak lama duduk goranya. Kita kata Lailatul Qadar ni kena kejar ke, kena buru ke, kena cari ke, kena hambak ke, lagu mana? Itu dipanggil istilah. Tak, ada setengah orang tulis memburu Lailatul Qadar. Ada orang kata meraih Lailatul Qadar. Ada kata berapa lagi? Mengejar. Kita kata Lailatul Qadar tak lari, kita tak larinya. Pergi semaya tarawih tak ada habis, lari. Ada gila ke kedacol ni. Allahu Akbar. 10 akhir Ramadan mai colek juga, malu kita ke depan Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab doa kita telah dimustajab oleh Allah. Mana Abu Anah tahu doa mustajab? Ini penting ni. Bila kita belajar, kita kena turun di alam nyata. Bukankah tuan-tuan dan puan-puan telah berdoa daripada bulan Rajab lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatlah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikan kami ke Ramadan. Satu doa. Kemudian kita viralkan satu lagi doa ke salafus salih. Ana buat poster macam-macam siri poster dah kita buat untuk memperkenalkan doa Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Alhamdulillah, tuan-tuan kata alhamdulillah, kita sudah sampai, hidup sampai ke 25 Ramadan. Hari ini tak tahu lagi siapa ke petang ke tidak. Yang pentingnya la ni hidup. Kalau tak hidup tak bercakap dah. Jadi bila kita sampai, alhamdulillah. Permohonan kita yang kedua, wasallim Ramadan li. Ya Allah, serahkanlah Ramadan untuk kami melakukan ibadat sebaik mungkin. Hak ni saya pulang balik kepada tuan-tuan dan puan-puan yang boleh menilai doa kita makbul, mustajab atau tidak. Kita kata pada dasarnya alhamdulillah. Pada dasarnya makbul. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, penuntut ilmu, pencinta ilmu ni di alam nyata, di alam maya, ana yakin kita akan tingkatkan ibadat kita, kita perkuatkan lagi pengajian kita, tadarus kita, tadabbur kita kepada ayat-ayat Allah, dan kita juga telah pergi bertarawih pada setiap malam tak tinggal-tinggal.
kecuali orang yang uzur syar'i ataupun uzur fizikal, dua tu yang tak pergi, kita kata alhamdulillah. Ini di antara tanda Allah Ta'ala kabul permohonan kita yang kedua. Permohonan kita yang ketiga yang kita minta, wa tasallamhu minna mutaqabbala, ya Allah terimalah amalan baik kami ini sebagai amal yang menjadi bekalan kepada kami untuk kami ke akhirat mendapat keredaan-Mu ya Allah, menjadi peneman dalam kubur, peneduh di akhirat, pemandu ke syurga. Kita kata hak ni, kita berdoa, teruskan doa, sebab kita tidak tahu kabul tak kabul amalan kita, hanya Allah yang mengetahui. Saya yakin kabul, kena letak situlah. Kita kena letak husnuzan billah, kita letak keyakinan bahawa kita Allah Ta'ala kabul amalan yang kita buat. Kita kata insya-Allah Allah Ta'ala kabul. Jangan kata Tuhan tak kabul. Kalau Tuhan tak kabul, awal-awal kita tolak, kita reject sendiri. La. Tu ada doa tu, doa qasidah tu, ilahi lastu lil firdausi ahla, itu dia panggil bahasa kiasan, bahasa tawaduk. Ya Allah, aku ni tak layak ke syurga tapi aku nak. Itu dia panggil bahasa kita dengan Allah Ta'ala. Mana kita hari ni pun kita letak bahawa Allah Ta'ala kabul amalan kita. Tapi jangan takabur, jangan kata confirm dah. La, main confirm tidak boleh. Kan? Kita tak boleh nak confirm orang ke syurga, demikian juga kita tak boleh confirm orang ke neraka. Dia ni aku sudah confirm pasti dia ni ahli neraka. La, kita sudah belajar dalam CD yang lepas, berapa ramai orang-orang yang telah menyertai peperangan Badar dan Uhud, lawan Nabi, lukakan muka Nabi SAW sebahagiannya. Akhirnya sebahagian daripada tentera Uhud dari pihak Quraisy telah masuk Islam. Macam mana kita nak confirm orang itu neraka? Sama juga dengan syurga, tak boleh confirm. Yang kata aku yakin dia ni 100% aku confirm dia. La. Yang boleh confirm orang ni syurga ke neraka atas dunia ni, iaitulah Nabi SAW berdasar kepada wahyu daripada Allah. Allah bagi tahu wahyu bahawa orang ni ahli syurga, orang ni ahli syurga, orang ni ahli syurga. Nabi je boleh bagi tahu, orang lain tak boleh. Ni bila mari timbul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni satu malam yang kita baca nanti kejap dalam buku ni. Lama tak masuk buku, duk payah mukadimah je. Apa sebabnya Allah Ta'ala sembunyikan Lailatul Qadar, insya-Allah. Baik, saya baca buku RNR ni, muka surat 128. Yang ada buku boleh buka, yang tak ada buku boleh dengar. Mengejar kelebihan Lailatul Qadar, mudah-mudahan dengan mengerjakan puasa Ramadan dan kelebihan yang ada padanya, kita dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla sifat taqwa, sebagaimana yang menjadi matlamat puasa, la'allakum tattaqun. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Tulis, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami ini dari kalangan hamba-Mu yang bertakwa. Jadi kita minta Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Kemudian dan kita berharap agar mendapat semua kelebihan Ramadan yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang banyak. Adapun dalam buku ni, pihak admin, saya yakin ini cara admin, sebab setiap bab dia bawa hadis ni. Dia kata hadis ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Dia tulis hadis Ramadan ni awaluhu rahmah, awal dia rahmat, wa awsatuhu maghfirah, tengah-tengah dia keampunan, akhir Ramadan itqu minan nar. Dalam buku ni dia tulis perawi dia Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif. Jadi kalau kita tahu dah hadis ni dhaif, ramai ulama tidak mempertikaikan kesahihannya. Jadi patut admin letak sekali bagi tahu, cukuplah. Ini dia ulang setiap bab. Jadi saya tegur cara susunan ini. Setiap bab ada selalu awaluhu rahmah, suratul maghfirah. Kita kata Ramadan kullu rahmah. Bulan Ramadan ni semuanya rahmat. Bulan Ramadan semuanya keampunan Allah. Bulan Ramadan setiap malam, dalam hadis Nabi sebut walillahi utaqa'u minan nar,
Allah SWT ada senarai orang yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailatin, setiap malam. Bukan kata tunggu di akhir Ramadan baru ada, setiap malam. Maknanya kalaulah andai kata ada orang meninggal di awal Ramadan, dia pun dah masuk Ramadan, dia sudah beristighfar, dia sudah bertaubat, dia sudah mulakan ibadat dia, tiba-tiba dia tinggal. Adakah dia boleh rahmat saja? Adakah dia tak ada maghfirah? Adakah dia tak dapat itqan minat? Kita kata la. Karena itulah hadis sahih, iaitulah Ramadan walillahi utaqa'um minan nar fi kulli lailatin. Allah Taala ada senarai orang yang dibebaskan dari neraka setiap malam. Karena itulah di antara doa yang ana duk pesan kepada imam-imam yang duk baca kunut kita ni, kunut witir ke, kunut subuh ke. Nah, kita kata jangan tinggal 3 perkara, jangan tinggal. Nah, yang pertama di akhir Ramadan khususnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu. Yang kedua, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Yang ketiga, doa kepada sahabat-sahabat kita, saudara Islam kita di bumi Palestin. Nah, ni hujung Ramadan ni pula pihak kerajaan keluar arahan suruh tambah satu lagi, iaitulah doa minta hujan. Nah, kita kena sebutlah. Jadi imam-imam dia kena peka dengan doa-doa yang dibaca. Kena peka. Nah, setengah imam ni tak peka. Setengah negeri, saya tak sebut negeri mana, jangan marah. Setengah negeri ni khutbah pun tak peka. Nah, orang duk cara kau tengah Ramadan, dia duk cerita benda lain. Orang nak habis puasa dah, tak sebut cara habis puasa. Kita kata kena peka. Jangan sebut bab zakat saja, kita sebut juga tentang qiyamul lail. Jadi dia panggil biar komprehensif lah kita punya isi kandungan. Kalau imam tu pandai, insya-Allah dia syarah khutbah tu. Tapi kalau imam pembaca khutbah setia, dia tak akan tambah walaupun satu huruf, nak kata apa. Jadi pendengar perlu kepada bimbingan. Pendengar perlu kepada apa ni, peringatan. Jadi kalau kita tak sebut tajuk-tajuk yang berkaitan, tak ada lah orang nak ingat. Siapa nak ingat lagi ni? Jadi khutbah punya jadi bacaan rasmi pun tak ingat. Habis yang ingatnya siapa? Tak ada siapa ingat. Kita kata lah. Itu kena peka. Imam kena peka, khatib kena peka, pendakwah juga kena peka. Nah, ni kadang-kadang kita dengar ana di antara orang yang suka berbincang. Contohnya elok tak elok kita tazkirah di antara tarawih. Jadi ada pro kontra. Ada setengah kata kalau kita tak tazkirah di tengah tarawih orang lari. Nah, itu satu pandangan. Tazkirah lah, nak kata apa? Mana dia buat 4 rakaat, berhenti tazkirah, 4 pula sambung. Ada ulama kata tak, eloknya kita tamatkan solat, sebab bersama kita macam-macam orang ada. Ada orang tua yang tak lekat wudu. Dah. Kalau solat dia tahan wudu dia tu. Lepas tu kalau kita pergi tazkirah pula jangan panjang. Kalaulah kita pilih nak tazkirah di tengah tarawih, ana anggarkan di antara 10 hingga 15 minit paling panjang. Kalau 4 sampai 40 minit tu ceramah nama dia. Nak ceramah 2 jam pun lah. Tapi sudahkan tarawih, ceramah. Kita bui sampai pukul 12 malam, tinggal kita sore di meja ni, orang lain balik ikut dia nak klik apa. Nah, yang pentingnya kita boleh bercakap. Nah, ini pandangan. Setiap orang ada pandangan dia, kita kata itu pandangan saya. Baiklah. Para jemaah sekalian, kini kita sudah berada pada penghujung bulan Ramadan yang merupakan satu bulan hamba-hamba Allah diberikan kelebihan, dimerdekakan daripada azab api neraka. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba yang engkau senaraikan bebas, tidak sentuh oleh api neraka. Kita, keluarga kita, mak ayah kita nak semua tu. Ganjaran penghujung bulan seperti yang dijanjikan, boleh katakan ganjaran Ramadan ni semua sekali besar belaka. Nah, di akhir Ramadan lagilah besar sebab adanya Lailatul Qadar. Maka Allah SWT mengurniakan padanya dengan satu malam yang dinamakan Lailatul Qadri. Lailatul Qadri. Kelebihannya telah disebutkan dalam Al-Quran melalui firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Allah tanya, dan apakah caranya engkau dapat mengetahui kebesaran Lailatul Qadar itu? Macam mana kita nak tahu? Kita ingat dah, kalau dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut wa ma adraka, maka dia jawab. Ini dia panggil uslub tadabbur Quran. Kalau ayat wa ma adraka, Allah jawab selalu wa ma adra ma lailatul, apa mu tahu apa Lailatul Qadar tu, mu tahu ke apa? Allah jawab Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa tahun? 83 tahun lebih. Maknanya kita beramal malam ni, semalam kita beramal, kita baca Quran 1 juzuk, diganda 83 tahun. Allahu Akbar. Besar ke tak besar pahala? Besar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya malaikat. Malaikat ni dia punya pengkalan dia, qaryah dia di langit. Jadi malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar dengan perintah daripada Allah. Sebab itulah dikatakan malam Lailatul Qadr, Lailatul Qadri, Al-Qadri, dua makna. Satu dengan makna takdir Allah, mana malam tu Allah Ta'ala tetapkan takdir yang akan datang, dimaklumkan kepada malaikat. Takdir sudah tetap dah, tak dah, tapi dimaklumkan kepada mereka apa yang akan berlaku dalam setahun ni. Dia panggil malam tukar buku. Ini istilah tukar buku. Tukar buku ni bukan malam nisfu Sya'ban. Siapa dia kata malam nisfu Sya'ban tukar buku? Al-Imam Ibnu Katsir kata faqad ab'adan naj'ah, orang ni jauh daripada landasan yang benar. Itu kritikan Ibnu Katsir. Kalau kita ambil orang lain kritik, dia orang marah. Nah, kita ambil orang besar-besar kritik. Satu lagi makna al-qadri dengan makna ad-dhiq, makna sempit. Maknanya pada malam Lailatul Qadar ni bumi jadi sempit. Lish? Tanazzalul malaikah, malaikat turun begitu ramai sehingga sempit bumi ni. Kita tak rasa apa. Nah, kita duk rasa malah situ lah juga. Hak mana malah tu? Hak gaji, masya-Allah, tabarakallah. Ini kita kata ini di antara. Salamun hiya hatta matla'il fajri, sejahtera malam yang berkat itu sehingga terbit fajar. Jadi Allah Ta'ala cerita itu beza di antara wa ma adrak, tapi ada ayat Tuhan tulis wa ma yudrik. Tengok, kalau kata wa ma yudrika, bagaimana kamu boleh mengetahui? Jawabnya Allah tak jawab. Habis nak tahu macam mana? Kita kena istiqra', kena baca seluruh Quran, baca semua ayat yang berkaitan, baru kita jumpa jawapan. Itu beza di antara wa ma adraka yujib, maka Allah Ta'ala jawab terus, wa ma yudrik, dia tak jawab. Itu dia panggil ilmu tadabbur Quran. Baiklah, Lailatul Qadar adalah satu malam yang diberikan kelebihan untuk menunaikan apa sahaja ibadat, sama ada ibadat yang wajib atau yang sunat, diberikan pahala yang menyamai kelebihan 1000 bulan. 1000 bulan. Maknanya kalau kita rasa contohlah kita kata satu juzuk boleh jadi 1000 ganda. Itu kelebihan dia. Kita sedekah semalam RM1000 jadi 1000 juta tadi. Tempoh yang lebih daripada 80 tahun, 83 tahun lebih umur bagi seorang manusia, ia merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata alhamdulillah. Alhamdulillah, umat ni sebab apa Tuhan bagi ni? Tulis sebab dalam hadis yang sahih Nabi sebut nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah, kita ni orang yang terakhir keluar di dunia, umat Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam, tapi yang terawal keluar di akhirat. Di dunia last, di akhirat first. Ibarat aja macam orang naik kapal terbang VIP punya lorong, dia masuk kemudian keluar awal. Jadi macam mana kita nak dapat ni?
supaya tidak didengki oleh umat-umat terdahulu. Maka Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni cepat. Untuk mencari kelebihan malam yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkannya dengan ibadat. Syarat kita nak dapat Lailatul Qadar, tuan-tuan dan puan-puan, nak ke tak nak? Say ke tak say? Say. Dia sebenarnya kalau bahasa Kelantan tak dia jawab say. Tak say tak apa, tapi kalau kata say saja. Contohnya kita pergi Kedah, say ikan sekilo, orang tak kecek lagi. Kau boleh? Tak jadi. Dia tak say ni untuk negatif je. Tak say, bas. Kalau kata say tak boleh. Kita kata say ke tak say, jawabnya kena say. Tak. Mana kita nak ke tak nak, kita kena cari, kita kena ihya, hidupkan malam-malam 10 terakhir ini dengan apa? Dengan ibadah. Bermula daripada maghrib, ibadah. Maghrib kita solat Jumaat dah. Alhamdulillah. Itu menarik. Hari ini sebahagian daripada masjid menganjurkan iftar di masjid atas jalan raya. Ya, atas jalan. Banyak tempat dah kita duduk hati tengok. Sudah buka puasa, tak ramah masuk masjid, dia balik bayar rumah. Saya kata, ini saya masuk dalam senarai ajaib Ramadan, perkara ajaib di bulan Ramadan. Apa dia? Perkara ajaib di bulan Ramadan banyak dah. Cuba tengok dalam khutbah kita lepas, kita dah senarai dah. Di antara perkara ajaib lah ni, pergi berbuka puasa di masjid tapi bayar di rumah. Tulis itu, tambah keajaiban Ramadan, pergi buka puasa di masjid, lepas tu balik bayar rumah. Satu penyakit. Yang berikutnya, ini ajaib ikut. Kita tanda sikit, ajaib ini tambah. Ada masjid, sepatutnya 10 akhir Ramadan ni kita anjurkan iktikaf. Kita anjurkan orang baca Quran, orang tadabbur Quran pada waktu malam ihya Ramadan. Tapi ada masjid menganjurkan makan colek. Siapa sebut nama jenis colek ke orang kata kita kata ke masjid dia pula. Ada hok makan ayam bakar. Ada hok makan kambing colek enggak boleh. Colek kerai siapa berkilo-kilo contohnya ada. Macam-macam lah. Colek enggak apa lagi hok so boleh makan. Colek popiah enggak apa. Ni malam layali al-ashar, malam 10 ni bukan makan bercolek. Kalau nak makan sekejap lepas pada tarawih tu mores sekejap, lepas tu kita naik mula masuk masjid iktikaf lah, tak apa. Ni pesta ni. Tak malu ke kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala buka peluang yang begitu besar, Lailatul Qadar. Kita kalau kedai anjur pesta, tak ada masalah, memang mereka bersedia untuk mencari peluang di harta dunia ni. Ni masjid ni. Patut masjid lah yang menggalakkan orang untuk beriktikaf, untuk beribadat, bukan masjid untuk makan-makan. Kita pun malu kalau kebetulan Lailatul Qadar, malaikat penuh atas bumi, duduk ibadat, duduk berzikir, duduk munajat, kita duduk ya Allahu Akbar. Kita rasa ada satu benda yang perlu ahli-ahlinya terkuasa masjid perlu kepada muhasabah balik, ulang kaji balik apa jadual yang mereka nak buat di 10 terakhir Ramadan. Naam. Allahu Akbar. Baiklah. Colek tak salah. Hak salah kita yang menganjur ni. Makan tak salah. Yang salahnya kita duduk kuat-kuat. Baik. Itu muhasabah je. Muhasabah ya, bukan marah ya. Maka cara kita nak dapat Lailatul Qadar ni, apa cara dia? Untuk mencari kelebihan malam yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghidupkannya dengan ibadat. Setara mana ibadat? Ni dalam risalah saya dah keluar ni. Tajuk dia Ramadan Al-Mubarak, Lailatul Qadar dan I'tikaf. Tuan-tuan boleh ambil risalah yang bercetak ni ataupun yang telah kita bagi PDF tu. PDF bagi dah. Habis geruk dah masuk. Tak dapat lagi minta dengan admin biar dia bagi. Ni cantik. Alhamdulillah. Usaha-usaha kita buat untuk menggalakkan muslimin dan muslimat beribadat, setakat yang kita mampu kita usahakan.
takat yang tak mampu, kita nak kata apa, masing-masing kelebihan Allah Ta'ala pilih kepada hamba dia yang dikendaki. Baiklah, malam itu dikira berlaku pada salah satu malam daripada 10 hari yang terakhir Ramadan, salah satu daripadanya. Maka Nabi SAW mengisi 10 malam terakhir itu dengan ibadat seperti ibadat sembahyang yang telah diwajibkan. Dia mula dengan maghrib lagi lah, maghrib, isya, itu dia panggil ibadat wajib. Kemudian kita mula dengan qiyamul lail, solat ditunaikan dengan penuh adab, penuh khusyuk, dan cara yang sangat bersopan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya jangan duduk laju sangatlah. Ni ada setengah untuk imam senapah dibaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, waladdallin. Nak gimana? Tanya dia. Itu imam. Dia mau melorak nak gimana? Melorak nak gimana? Kita ni ibadat. Karena itulah ana kata tuan-tuan muslimin dan muslimat, di bulan Ramadan ni tak usah duduk cari hok ringkas lah. Kita cari yang lebih, yang sesuai dengan kita. Manakala orang solat 20 rakaat 1 jam lebih sikit, nah, kita boleh berdiri. Kalau tak berdiri kita boleh duduk. Kita kata kita cari yang tu. Ni dak masing-masing hidup cari hidup cari hak paling ringkas. Oh, viral lah. Oh, masjid ni hebat ni. Hebat apa? Maya tarawih setengah jam. Hebat. Orang hebat ni waqumu lillahi qanitin. Orang yang boleh beri lama daripada Allah, itu orang yang hebat, tuan-tuan. Orang yang hebat, orang yang kuat ibadat. Bukan hebat orang yang laju ibadat. La. Sementara itu solat-solat sunat seperti solat rawatib jangan tinggal. Pada itulah ada setengah orang ni dia semaya isya, semaya isya tapi tak semaya sunat rawatib ba'da isya, rugi. Lain tu. Solat tarawih 10 malam terakhir dengan tambah lagi dengan tahajud dan lain-lain mesti dikerjakan. Demikian juga baginda Nabi SAW baca Quran, bertasbih, berdoa, bermunajat kepada Allah, beristighfar. Yang pentingnya hidupkan 10 akhir Ramadan itu bukan hanya dengan semaya saja. Apa-apa saja kita buat. Kita boleh solat, kita berhenti baca Quran, kita boleh infak, kita boleh sedekah. Semua kebaikan. Yang pentingnya semua bentuk kebajikan, semua bentuk kebaikan kita boleh buat belaka. Hak tak boleh buatnya lara, maksiat. Tak usah duduk tengoklah cerita. Boleh puasa bergalak juga nak tengok cerita Nabi. Cerita Nabi pun pelakon-pelakon tu wanita, tak tutup aurat, muzik. Tak usah duduk terpengaruh lah kita. Syaitan ni bijak. Bagi anak syaitan bijak. Dia panggil yatafannanuna fi tadlilin nas, fi ighra'in nas. Syaitan dia seni dalam melarakan kita di bulan Ramadan. Walaupun dia tak ada dah, dia kena ikat, tapi agenda dia masih wujud. Itulah di luar Ramadan tak ada pula cerita-cerita jejak rasulnya, tak ada. Mari bulan Ramadan ada jejak rasul, sebab orang-orang hak jenis tok lebay ni, jenis-jenis hak peminat agama ni, ketika itulah dia nak tengok cerita, tak baca Quran dah kita gitu. Itu perangkap, dia panggil perangkap syaitan. Na'udzubillah. Jangan marahlah kawan-kawan kita dalam TV tu. Kita kata sungguh. Nah, kenapa tak siar hari lainnya cerita Nabi? Duk siar bulan Ramadan. Siar bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ni sehari dua ni timbul isu tidak ada musabakah di bulan Ramadan. Ingat waktu kita kecil-kecil dulu, ingat tak? Musabakah Quran ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan musabakah Quran. Kita di pondok ni tak ada TV. Pondok ni sama, boleh kata kebanyakan pondok-pondok lah, tok guru tak pernah tengok TV. Jadi nak dengar musabakah juga radio. Dia benar boleh pinjam radio orang luar pondok pinjam pasal nak dengar musabakah Quran. Jadi tahun ni tidak ada. Pasal itulah gegel lah sehari dua ni. Orang tu tulis tak ada apa? Tak ada musabakah, tak ada sungguh bulan Ramadan. Musabakah lain. Jadi jangan buat fitnah banyak ke masyarakat lah. Kalau tak ada bulan Ramadan, tulis je tarikh sekian-sekian akan ada. Gitulah. Bagi anak sendirinya isu musabakah ni kita tidak berminat.
kita minat orang faham Quran daripada duduk pereh mengaji Quran merah muka-muka, lebih-lebih lagi qariah wanita tu mari berlagu depan laki-laki dengan jangoknya, dengan tabarrusnya, dengan kalau kita cakap macam tu dia kata Abu Anas tu orang pondok dia kolot, dia tak boleh moden. Kita kata tidak kolot benar, kita pun orang antarabangsa juga jalannya, tapi benda syariat kena betul. Patutnya pihak penganjur cakap qariah wanita tidak dibenarkan berhias, bertabarruj. Bagus tu. Ini kok jangok tak mudah juga. Bila dah benar jadi qariah pula, pergi duduk buat TikTok pula. Macam-macam budak. Marilah, puasa-puasa ni cara kau orang susah. Baiklah. Anugerah yang amat berharga ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Qadar yang kita baca tadi. Jadi ada setengah riwayat kata sebab turunnya surah ini sebagian disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada imam tafsir nama dia Mujahid rahimahullahu taala. Dia kata kana fi bani Israil rajulun yaqumul lail hatta yusbih. Zaman Bani Israel dulu, orang ni pada waktu malam berdiri baca kitab Taurat dia lah sampai ke pagi. Summa yujahidul adu bin nahar hatta yumsi. Tengah hari pula tak tidur, hidup berjihad pula. Fa fa'ala zalika alf syahrin. 1000 bulan dia duduk lagu tu, pakai baju besi, perang ni 1000 bulan. Fa anzalallahu hazil ayah, maka Allah Taala turun ayat Quran ni menunjukkan bahawa tak segi 1000 bulan, satu malam je sama dengan 1000 bulan. Itu kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dan lain-lain. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan suasana realiti hakikat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan. Dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Nabi kita beriktikaf, duduk di masjid, tak keluar nak pergi buat air je. Duduk di masjid 10 terakhir Ramadan. Rawahu Muslim. Kita ni alhamdulillah ramai di kalangan masyarakat kita iktikaf di masjid. Kita pun galak, warga-warga kita ni, ahli masjid kita, ahli pondok kita duduk iktikaf di masjid 10 hari tu balik duduk sini je. Makan minum pun orang mari tak tangga tu. Tapi berapa orang yang duduk tidak jadi budaya. Kita kena budayakan masjid kita dengan iktikaf, insya-Allah. Budaya ke iktikaf. Tapi kalau ajak pergi bertapa dalam gua, ramai minat. Mari kita ikut saya pergi bertapa dalam gua mana-mana. Ramai nak pergi. Ajak mari duduk bertapa dalam masjid ni, tak apa-apa mari. Jadi ada setengah masjid masya-Allah. Ana tengok video di Masjid Haram, di Madinah ke Mekah. Dia buat di tingkat kos. Kalau Madinah dia tingkat atas tu tempat orang iktikaf. Dia bagi satu bed dengan tilamnya, dengan ada batanya. Pihak Masjid Haram buat. Kita kata alhamdulillah. Allahu akbar. Baiklah, nanti kita kena juga masjid kita ni iktikaf di sini 10 hari terakhir Ramadan. Dah. Sekali dengan buka puasa, sekali dengan sahur. Bagus, semangat. Baiklah. Bilakah malam Lailatul Qadar tu bila? Tengok dalam kitab, dalam senaran, dalam buku ni ada senaran ni ada. Nabi sebut dalam hadis, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, mu cari pada 10 akhir Ramadan. Mula-mula Nabi kita iktikaf awal tak jumpa. Akhir kali Nabi kita tak istaqarra al-amru, mana letaklah bahawa Lailatul Qadar tu mari pada 10 akhir Ramadan. Apakah hikmat? Tulis. Ada 4 hikmat dalam kitab Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib nama kitab tafsir. Ar-Razi rahimahullah dia kata ada 4 sebab Allah sembunyikan Lailatul Qadar ni. Tulis ni. Ada 4 sebab Allah Ta'ala sembunyikan Lailatul Qadri. Baik. Yang pertama, boleh je Nabi bagi tahu Lailatul Qadar pada malam 27, sesama masalah. Malam 25 contohnya. Tapi kenapa
kenapa dirahsiakan? Yang pertama, agar umat Islam dapat membesarkan keseluruhan malam bulan Ramadan tanpa memilih malam tertentu saja. Maknanya 10 hari Ramadan full duduk di masjid, iktikaf. Kalau tak iktikaf pun pergi awal masjid, balik akhir, kan? Pergi tahajud, kita duduk situ. Dua, bimbang umat Islam tidak berusaha untuk merebutnya dengan amal ibadat. Walaupun telah ditetapkan malam tertentu ataupun dirinya melakukan maksiat dalam keadaan mengetahui bahawa itu lebih besar dosanya. Maknanya kalau kita tetap malam 27 malam Lailatul Qadar, tiba-tiba orang ni buat maksiat. Nah, malam Lailatul Qadar isap rokok. Tubik juga rokok. Maksiat, berdosa besar daripada malam lain. Maka ada orang ni lara, tak ada pergi semalam, apakah jadi, apakah tak pergi lah. Jadi ni kita ada 10 malam rotib, boleh tukar-tukar. Maknanya boleh boleh usahakan untuk cari. Yang ketiga, supaya umat Islam bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar sehingga dirinya mampu memperbanyak ibadat lalu memperoleh pahala daripada kesungguhannya itu. Daripada kita bersungguh, kita dapat pahala, kita kata alhamdulillah dapat pahala. Yang keempat, melahirkan umat yang menghidupkan keseluruhan malam layali al-ashr, 10 malam terakhir Ramadan, dengan harapan akan berbetulan dengan Lailatul Qadar sehingga meningkat amal solehnya 1000 bulan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita rasa ini peluang, pasal itulah bila ustaz-ustaz kita ni dia baca dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibn Rajab kata ada teori lah. Contohnya semalam malam 25 malam witir, kebetulan malam witir itu malam Jumaat, Lailatul Qadar lah tu. Jadi kita kata pendakwah tak usah duduk jaja lah benda ni, tak usah duduk jaja tu, maknanya tak usah duduk war-war sangat lah, nanti orang jadi malas. Malam Lailatul Qadar, ustaz tu kata, orang ni kata, setengah-setengah ahli sufi ni pula telah waktu pengalaman rohani syekh-syekh tarekat, kalaulah puasa pada hari sekian bermula, Lailatul Qadar pada malam sekian. Semua ni bagian kita hormat semua pandangan orang. Semua cara duk war-war benda ni nak melemahkan semangat orang daripada pergi masjid. Kita pergi juga malam tu. Lepas tu tak apa dah, syekh kata semalam Lailatul Qadar dah, lepas tu malam ni beres-beres pakai makan colik pula. Nak kata apa? Apa kita nak nasihat? Jadi itu pandangan masing-masing lah. Tapi pandangan saya, Al-Faqir Abu Anas kata, jangan duduk war-warkan benda ni. Allah rahsia kita nak buka kenapa. Amat malang, tengok dalam kitab kita. Amat malang jika orang lain menggunakan masa yang begitu istimewa itu untuk beriktikaf di masjid, sedangkan sebahagian kita masih sibuk di pasar raya. Koyok kalah ni ayat dia ni. Amatlah rugi jika orang lain sibuk menggadakan amal soleh pada hari-hari terakhir Ramadan, sedangkan kita terlalu sibuk dengan persiapan hari raya. Ramadan masih tamu kita dah sibuk cari hal lain dah. Tu kerja pasar raya, duk pasal lagu raya tu. Lagu raya siap dah. Puasa pun tak habis lagi, kita dah main lagu raya dah. Ini semua ni karut lah toke-toke ni. Toke mengarut ni panggil. Tu dia. Allahu Akbar. Amat kurang cerdik. Ini bahasa kita lagi ni. Kita RNA kan. Amat kurang cerdik diri kita apabila orang lain lebih mengejar tawaran istimewa daripada Allah, sedangkan kita lebih seronok menyahut jualan murah di pasar raya. Amatlah kurang bijak apabila orang lain berlomba-lomba menambahkan bekalan akhirat, sedangkan kita asyik dengan dunia kita. Amatlah kurang peka AJK masjid yang menganjurkan pesta colek di akhir 10 akhir Ramadan, sedangkan sepatutnya AJK menggerakkan orang untuk beriktikaf dan beribadat. Itu tambah Abu Anas, tak ada buku. Kita pasal anda nak tengok beberapa iklan keluar lalu ke Facebook kita ni,
masjid ni buat pesta, masjid ni pesta, kita kata tak usah lah bang, malu ke Tuhan. Allah galakkan, patut orang lain duduk berlomba-lomba dengan ibadat, kita duduk berlomba-lomba dengan makan colek. Iya. Kelebihan istimewa sebab menjadi bekalan yang sangat berharga kepada umat Islam pada hari akhirat. Mereka beroleh keberkatan dalam hidup di dunia yang menjadi jambatan untuk menuju ke negeri akhirat. Itulah jambatan yang membawa ke syurga, membawa mendapat rahmat, keampunan dan nikmat daripada Allah yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Allahu Akbar. Lailatul Qadar sangatlah mulia sehingga Allah SWT memilih diturunkan padanya Al-Quran secara sempurna, serentak diturunkan wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Dalam surah tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dalam surah Ad-Dukhan fi lailatin mubarakatin, semua tu belaka. Pada malam itu para malaikat turun ke bumi dengan jumlah yang besar bersama dengan Ar-Ruh, iaitulah malaikat Jibril, ketua mereka yang memimpin mereka. Itulah malam yang dilimpahkan dengan rahmat dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunaikan ibadat puasa pada siang hari selama hampir sebulan dan kita sudah berada pada penghujungnya, maka marilah kita mencari kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang amat ibadatnya bertepatan dengan malam itu. Maknanya kita buat ibadat malam itu kena dengan Lailatul Qadar. Alhamdulillah, dia ganda tinggi selalu. Sama ada dia mengetahuinya atau tidak, tak syarat. Ada setengah orang itu, ustaz saya ni kuat ibadat tapi tak aja tengok petanda Lailatul Qadar. Hai. Ada sebuah buku dia menyenaraikan tanda-tanda Lailatul Qadar. Ada sebuah buku ni. Dia kata di antara tanda dianya, air laut jadi tawar, air telaga naik tinggi. Biasa kita kena ambil dengan tali, malam tu pakai cebok dengan tangan ya. Pokok-pokok sujud. Apa lagi apa? Anjing tak menyalak. Udaranya sejuk, tak payah pasal aircon. Apa lagi? Ini kita kata tak ada dalam riwayat sahih benda-benda lagu tu. Kalau anjing menyalak lah. Tak ada syarat kata bukanlah tu qadar malam ni lah. Maka itu dipanggil tanda-tanda yang betulnya. Ada tanda kita rasa tenang, pagi ni cerah molek, tapi pagi esok baru nampak semalam tak jumpa. Jadi tanda ketenangan hati adalah. Maka tak usah duduk war-war lah pengalaman apa dia ni, orang soleh ni. Sebabnya kalau kita duduk jajah hak ni kan, jadi orang menjadi laki hak malas dah, bertambahlah kemalasannya. Naam. Allahu Akbar. Di sinilah kelebihan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar menjadi pengikut Nabi akhir zaman, tapi pengikut ajaran Nabi. Ini kita bimbang hari ini, sebahagian kitanya semangat nak ikut, semangat nak puja barang-barang Nabi. Gambar capa tak atas kepala, taipek dia besar-besar. Kita kata ni hak sunnah Nabi, tak siamal. Lah, itu di antara perkara ajaib yang berlaku dalam dunia ini. Bukan sekadar tetap pengikut, tetapi kita diberikan kelebihan untuk menyambung perjuangan dan tugas baginda sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Selain itu, kita turut menyambung tugas untuk membawa cahaya Islam dan rahmat Allah bersama Islam kepada seluruh manusia di alam ini sebelum kita meninggalkan dunia ini bagi menuju ke alam barzakh dan seterusnya ke akhirat. Marilah kita menunaikan semua ibadat kita daripada awal sehingga ke akhir dengan hati yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada motivasi kitanya, setiap malam kita minta supaya admin kita ni siarkan iklan wakaf ke infak ke di mana tempat-tempat yang kita pilih lah. Bukan semua benda
Ana minta maaf banyak ada ramai orang atas WhatsApp. Ustaz, tolonglah iklan sekolah saya, tolong iklan surau saya, tolong iklan balasan saya. Kalau tidak gitu kita buka kuliah iklan je lah. Nah, ana cuma ana iklan beberapa projek yang ada kaitan dengan saya. Itu je. Yang kita terlibat dengan projek ni baru kita iklan. Nah, kalau tidak tak larat kita. Kalau tidak kita bakal buka iklan sepenuhnya. Maka para jemaah sekalian, di antara amalan yang baik yang kita kena buat iaitulah bersedekah. Sebab Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis, kana ajwadun nas. Nabi kita ni sangat pemurah. Pemurah ni maknanya sifat dia memang semula jadi pemurah. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Nabi kita lebih murah lagi apabila pada bulan Ramadan. Jadi pada jemaah sekalian, jadi pada malam-malam 10 akhir ni kita sedekah banyak. Tak masuk tabur masjid, masuk tabur-tabur yang diisytiharkan oleh Abu Anas, diisytiharkan oleh siapa sajalah. Ustaz-ustaz tuan-tuan yang kita tuan ada ikut ni masuklah tu. Dah, saya duk istihar, duk eleh hak kita lah muka kita projek kita ni. Di antara perkara yang patut diambil kiralah. Jadi alhamdulillah hari ni kita nak iklan satu lagi projek. Nama dia projek nak mengislamkan sebuah pulau di Filipina. Jangan sebut kuatlah Filipina, dia kuat Kristian di sana sekarang. Tapi masih lagi ada ruang untuk kita berdakwah. Yang diketuai oleh yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Razak Kecik, mantan pegawai kesihatan negeri Kelantan, yang telah berjasa mengislamkan sebahagian besar perkampungan orang asli di negeri kita ni. Sekarang ni dia pergi ke tempat lain, pergi ke Filipina. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pergi dakwah tak larat dah. Tak ada ilmu kata. Maka hari ni kita masuk dalam tabung, tulis nombor akaun bank muamalat 140, tulis 140 3000 3 kali kosong, 140 kamu nak tulis 3000 3 kali kosong lah, 669 5718. 140 3000 669 5718. Nama dia punya NGO Brigade Bakti Malaysia, BBM. Jadi alhamdulillah, oleh kerana Datuk mari sini, dia bagi taklimat kepada saya tentang perjalanan dakwah dia telah mengislamkan, mensyahadahkan orang. Pada peringkat awalnya orang itu berterima syahadah, kemudian untuk nak follow balik, nak ikut balik dia punya, nak perkemahkan balik mantapkan balik akidah dia tu sangat penting. Kerana itulah anak iklan 2 untuk kepulauan dakwah kita di Pulau Sibu. Satu lagi melalui NGO Pertubuhan Prihatin Sibu. Ini kau untuk Sibu saja. Nombor akaun dia, tulis nombor akaun dia Maybank 5521 1621 5167. Ringkas sikit hok Maybank ni. Maybank ni bank harimau betul lah. Jangan marah. Ada orang tegur, ustaz sebut nama Maybank lah, sebut harimau tu logo dia, kita sebut pasal dia pakai logo tu, kita pakai logo tu, janganlah marah. Hari ni kita sebut Maybank, logo dia harimau, Pertubuhan Prihatin Sibu 5521 1621 5167. Dan yang hari ni Great Brigade Bakti Bank Muamalat 1403 000 6695718. Jadi alhamdulillah itu di antara iklan-iklan yang kita boleh sampaikanlah. Tuan-tuan ambillah peluang di 10 akhir Ramadan ni supaya kita tingkatkan ibadat, termasuklah sedekah infak kita. Dan nombor-nombor akaun anda tak baca semualah, kalau baca hari sama keduk kerja baca akaun yang aku pagi-pagi ni. Esok kita istihar nombor akaun lain pula insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, itulah kepentingan kita berada di 10 akhir Ramadan dan kita mengambillah peluang yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada ini. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah.
teori-teori yang mengatakan Lailatul Qadar semalam abaikan. Kalau betul sungguh, alhamdulillah. Dan kita anggapkan tak betul. Sebab depan kita ni ada 5 malam lagi. Malam ni 26, malam esok 27. Nah, di antara malam tu, di antara malam yang sangat diharapkan berlakunya Lailatul Qadar. Nah, dalam kertas ni saya tulis, di antara malam diharapkan berlaku Lailatul Qadar pada malam 27. Kemudian yang pentingnya 10 malam terakhir ni 10 lah. Usahakanlah biar kita dapat, insya-Allah. Jangan malah-malah. Oh, malam ni tak witir, malam ni malam ganjil, malam tak ganjil tak gi. Rugilah gitu. Nah, kita hanya 10 malam ya. Di atas 9 malam mungkin kita raya 29 Ramadan, mana hari 30 tu sudah raya, mana kita ada 9 malam. Tak penat, insya-Allah. Nah, dengan kita bangun tahajud pukul 3 pagi, mari masjid kita ni kita mula pukul 3.30, habis berkat pukul 5. Alhamdulillah. Tuan-tuan usahakanlah biarlah kita semua projek kita ni berjalan dengan lancar, dengan baik, sebab kita rasa kita bimbang takut kerugian. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan Lailatul Qadar, kebaikan 10 akhir Ramadan ini, itulah orang yang terhalang daripada rahmat Allah. Allahumma la taj'alna minal mahrumin. Ya Allah, jangan kau jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang terhalang daripada mendapat rahmat-Mu. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma inna ala siyam wal qiyam. Ya Allah, bantulah kami untuk berpuasa, bantulah kami untuk berqiyam, bantulah kami untuk mudarasatul Quran, untuk tadarus Quran, untuk mengaji Quran, dan bantulah kami untuk berdiri pada malam-malam 10 terakhir. Allahumma waffiqna liqiyami lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Ya Allah, berilah taufik kepada kami dapat beribadat sebanyak mungkin, sebaik mungkin pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita beriman dan mengharapkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk orang panggil peringatan, setakat ni ana dah iklan beberapa projek ya, supaya tuan-tuan jangan lupalah projek-projek kita ni. Di antara projek besar yang kita iklan iaitulah pembinaan Masjid Sayyidina Umar bin Khattab di Bukit Telekong. Sudah sebut dalam grup sudah ada. Kemudian kita sudah iklan pembinaan kompleks masjid dan kompleks Madrasah Darul Hikmah juga sudah diiklankan. Kemudian kita juga telah iklan menyiapkan bangunan Dewan Kuliah di Ma'had As-Samadi di Saiburi Fatani. Kemudian semalam kita iklan juga projek membina Masjid Ad-Da'wah di Wakayama, Jepun kan. Kemudian semalam kita juga iklan kita nak siapkan sebuah dewan untuk anak-anak perempuan kita belajar di Ma'had Muhammadi Perempuan, sudah diiklan. Dan hari ini kita iklan Brigade Bakti untuk dakwah di Filipina dan dibantu oleh Sibu, Pertubuhan Prihatin Sibu. Kita kata alhamdulillah, jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Dan pada pagi yang mulia ini ana juga mengucap terima kasih banyak-banyak kepada muslimin muslimat yang telah menginfak ke tabung Ihya Ramadan melalui Yayasan Pondok Sungai Durian. Kita terkumpul sebanyak lebih daripada 170,000 dapat kumpul. Kalau saya baca senarai tempat-tempat yang kita hantar, yang kita buat program, ada di rumah di pondok kita ni separuh daripadanya di sini. Sebab hari-hari kita memasak, makcik-makcik kita tolong. Sebab tu murah, sebab kita tak guna catering. Kalau guna catering rasa tak apa nak cukup 100,000. Kita sini pondok kita ni kita gotong royong. Makcik-makcik yang sihat tolong masak, yang tak sihat tolong makan. Itu je cerita dia ni. Kemudian kita telah hantar ke rumah anak yatim, ma'had tahfiz, dan beberapa tempat NGO yang memerlukan, seperti di tempat orang asli dan sebagainya. Kita kata alhamdulillah, insya-Allah tahun depan kita gerakkan lagi tabung Ihya Ramadan melalui Yayasan Pondok ni. Kita nak awal lagi, kalau boleh 200,000. Anak sendiri turun Padang, beberapa surau dan masjid yang kita sendiri pergi beriftar bersama dengan tempat-tempat yang sempat kita anjurkan majlis berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa kita ada tazkirah, kita ada peringatan. Jadi alhamdulillah
selagi hayat di kandung badan, selagi ada kesihatan Allah Ta'ala beri, selagi tuan-tuan dan memberi sokongan kepada tabur-tabur yang kita buat, insya-Allah ana akan usahakan yang terbaik setakat yang saya mampu. Yang tak mampu minta maaf. Dan sahabat-sahabat yang minta saya iklankan projek-projek mereka, ana minta maaf lah, bukan sombong, bukan tak nak, tapi setiap orang tu dia ada dah, ada program dia. Ini pun dekat 10 projek yang saya isytihar ni pun kita rasa banyak dah. Hari-hari duduk baca nombor akaunnya kita. Orang lain baca tasbih, kita baca nombor akaun. Tapi tak apa, nombor akaun ni pun termasuk dalam bahasa infak fisabilillah, termasuk dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Dan kebanyakannya yang kita pilih tempat-tempat kita ni biasanya ustaz-ustaz dia yang lebih fokus kepada amalan-amalan berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tempat tu kita tahu di tempat orang duk melompak ya, ibadat dia cabut piyah berzikir, kita tak akan pergi, kita tak akan isytihar. Tapi ada setengah tempat tu dia panggil mu'tadil, tempat yang biasa-biasa, kita kata alhamdulillah. Sebab ada jemaah tanya, dia kata semua ni ikut molek ke ni? Kata ada hak solid, ada yang insya-Allah dalam di bawah nasihat Abu Anas. Biiznillahi azza wa jalla. Jazakumullahu khaira. Insya-Allah kita jumpa lagi pada besok, balik semula kepada tafsir kita dan tabur-tabur yang masih menunggu untuk diisytiharkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.